Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi'asi wa ta'siyah karim wa bi'asi wa ta'siyah karim wa bi'asi wa ta'siyah karim. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada video kali ini untuk meneruskan pembelajaran kita di rumah, iaitu dengan merujuk buku teks bahasa Arab pada muka surat 37. Muka surat 37, kita lihat terdapat dialog dalam ini, yang mana ini adalah dialog bagi penggunaan domain ana, ana ataupun kata ganti diri ana yang bermaksud saya. Ana ini bermaksud saya, di mana yang kita dah pelajari sebelum ini, iaitu maksud ana, perkataan ana ini adalah saya. Jadi mari kita lihat dialog ini, iaitu seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki, yang mana memperkenalkan diri mereka. Yang pertama, boleh sama-sama ikut Ustaz sebut, ana bintun. Ana bintun. Kita ulang, ana bintun. Apa makna ana bintun? Ana bintun bermaksud saya seorang anak perempuan. Ana bintun. Okey. Mari kita lihat pula pada dialog ataupun ayat yang kedua ini. Ana ibnun. Kita sama-sama ulang. Ana ibnun. Semula, ana ibnun. Baik. Ma makna ana ibnun? Ana ibnun bermakna saya anak lelaki. Saya anak lelaki. Jadi, kalau kita lihat di sini, kedua-dua dialog ini disebut ataupun dilafazkan oleh anak perempuan dan anak lelaki. Kedua-duanya menggunakan kata ganti diri ana ataupun menggunakan domain ana. Domain itu ialah kata ganti diri. Dia membahasakan ataupun menggantikan dirinya dengan sebutan ana. Jadi ana ini adalah penggunaan bagi lelaki dan juga perempuan untuk membahasakan dirinya. Jadi kalau orang lelaki boleh sebut ana, orang perempuan juga boleh menyebut ana untuk membahasakan diri mereka. Kalau kita lihat kat sini, ana boleh digunakan oleh lelaki dan boleh digunakan oleh perempuan. Jadi Ustaz harap kamu dapat memahami persamaan penggunaan perkataan ana ini untuk lelaki dan perempuan. Mari kita lihat surat yang seterusnya, iaitu pada muka surat 38. Di sini pula kita akan mempelajari tentang penggunaan perkataan hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Sebelum kita membaca dan melihat teks ataupun ayat yang terdapat dalam muka surat ini, Ustaz nak jelaskan bahawa hadza dan hadhihi adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab bagi menunjukkan benda yang hampir dengan kita. Kata tunjuk dalam bahasa Arab bagi menunjukkan benda-benda yang hampir dengan kita, iaitu yang bermaksud ini. Hadza maksudnya ini, hadhihi juga maksudnya ini. Kalau kita sebut hadza ini, hazi juga maknanya ini. Jadi apa yang membezakan hadza dan hazi ini? Maksudnya sama. Kedua-duanya membawa maksud ini. Hadza ini, hazi pun ini. Jadi yang membezakannya ialah hadza digunakan untuk menunjukkan lelaki, hazihi digunakan untuk menunjukkan perempuan. Okey, mari kita lihat contoh dalam petikan yang terdapat dalam surat ini. Boleh sama-sama membaca dengan Ustaz.
hadza jaddun. Hadza jaddun. Hadhihi jaddatun. Hadhihi jaddatun. Kita lihat maknanya. Hadza jaddun. Ini datuk. Ini datuk. Kenapa perkataan jaddun kita gunakan hadza? Sebab jaddun ialah datuk. Kalau datuk, kita maklum datuk tu ialah lelaki. Jadi setiap benda lelaki kita akan sebut hadza dengan menunjuk menggunakan perkataan hadza. Hadza jaddun. Kemudian ayat yang kedua, hadhihi jaddatun. Hadhihi jaddatun. Ini nenek. Ini nenek. Tadi kita gunakan hadza, kali ini kita gunakan hadhi. Kita tengok apa sebab kita gunakan perkataan hadhihi. Kenapa gunakan perkataan hadhihi untuk jaddatun? Kenapa tak boleh guna hadza jaddatun? Kita gunakan hadhihi sebab perkataan hadhi ini bermaksud nenek. Yang kita maklum nenek adalah perempuan. Jadi perkataan ataupun benda perempuan kita mesti tunjuk dengan menggunakan hadhihi. Okey, harap kamu dapat memahami penggunaan hadza dan hadhihi. Jadi mari kita lihat bagi contoh yang lain. Mari kita sama-sama baca. Hadza akhun. Hadza akhun. Hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Hadza akhun. Hadhihi ukhtun. Jadi mari kita lihat makna perkataan yang kita bacakan tadi. Hadza akhun. Ini abang. Atau ini adik lelaki. Jadi akhun di sini menunjukkan abang ataupun adik lelaki. Sebab itu kita menggunakan perkataan hadza. Sebab kita ingin menunjuk lelaki. Kemudian kita lihat pula makna yang kedua. Hadhihi ukhtun. Ini kakak atau ini adik perempuan. Ukhtun bermaksud kakak ataupun adik perempuan. Jadi sebab itulah kita menggunakan perkataan hadhihi. Sama penggunaannya macam contoh di atas, jaddun dan jaddatun. Kemudian mari kita lihat beberapa contoh gambar yang diberikan di bawah ini. Dan mari kita lihat bagaimana kita untuk menunjuk gambar-gambar ini sama ada menggunakan hadza ataupun hadhihi. Dilihat gambar yang pertama. Ini gambar bapa saudara. Yang kita belajar sebelum ni, bapa saudara dalam bahasa Arab disebut ammun. Ammun. Ammun ialah bapa saudara, seorang lelaki. Jadi kita mestilah menggunakan perkataan hadza. Hadza ammun. Hadza ammun. Dan kita lihat pula gambar yang kedua, iaitu ibu saudara. Ibu saudara yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan ammatun. Ammatun. Jadi bagi perempuan kita akan menggunakan perkataan hadhihi. Hadhihi ammatun. Hadhihi ammatun. Kemudian gambar yang seterusnya ialah gambar ibu. Gambar ibu. Mari kita lihat. Ibu dalam bahasa Arab kita sebut dengan perkataan ummun. Ummun. Jadi cara menyebutnya dengan menggunakan perkataan hadhihi. Kerana maklum bahawa ummun adalah seorang perempuan. Hadhihi ummun. Hadhihi ummun. Kemudian gambar yang keempat ialah gambar bapa, yang mana
dalam bahasa Arab kita sebutnya dengan perkataan abun. Abun. Jadi untuk perkataan abun kita mestilah menggunakan perkataan hadza. Hadza abun. Hadza abun. Kerana maklum bahawa abun adalah seorang lelaki. Jadi mari kita ulang cara menyebut dan menggunakan hadza dan hazihi. Hadza jaddun. Hadza jaddun. Hadhihi jaddatun. Hadhihi jaddatun. Hadza akhun. Hadza akhun. Hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Hadza ammun. Hadza ammun. Hadhihi ammatun. Hadhihi ammatun. Hadhihi ummun. Hadhihi ummun. Hadza abun. Hadza abun. Jadi itulah penggunaan hadza dan hadhi bagi menunjuk ahli keluarga kita. Jadi Ustaz Arab, kamu dapat membezakan penggunaan hadza dan hadhi dalam ayat. Kemudian kita lihat pula pada muka surat 39. Di muka surat 39 ini terdapat carta keluarga, carta ahli keluarga yang mana bermula daripada datuk sehinggalah ke adik-beradik. Di peringkat awal hadza jaddun, hadhihi jaddatun. Okey, ini datuk dan ini nenek. Mereka berkahwin mendapat anak iaitu hadza abun. Hadza abun. Ni anak yang pertama iaitu ini bapa. Ini datuk, ini nenek. Kemudian anaknya yang pertama ini bapa. Hadza abun. Kemudian bapa saudara hadza ammun. Hadza ammun. Ini bapa saudara. Kemudian adik-beradik ayah yang lain, adik-beradik perempuan kita sebut ammatun, ibu saudara. Jadi kita gunakan hadhihi ammatun. Ini ibu saudara. Kemudian bapa pula berkahwin dengan ibu. Hadza abun dan hadhihi ummun. Ini ibu. Ini ibu. Mereka berkahwin dan dapat anak iaitu yang pertama hadza akhun. Hadza akhun. Ini abang. Ataupun ini adik lelaki. Dan anak perempuan hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Ini kakak ataupun ini adik perempuan. Dan ana ibnun ataupun ana bintun. Saya anak lelaki ataupun saya anak perempuan. Ini kamulah. Kalau ikut data ini, ana ini saya, sama ada dia anak lelaki ataupun dia anak perempuan. Jadi dalam catatan ini juga menunjukkan penggunaan perkataan hadza dan hadhihi untuk menunjuk sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi Ustaz ulang semula, hadza adalah penggunaannya merujuk kepada lelaki dan hadhi merujuk kepada perempuan. Kedua-duanya bermaksud hadza ini dan hadhi juga ini. Yang membezakannya adalah penggunaan bagi lelaki dan perempuan. Ustaz harap kamu dapat membezakan kedua-dua perkataan ini dan dapat berlatih menyebut perkataan-perkataan yang terkandung dalam pembelajaran kita dalam bab ini. Jadi Ustaz harap video ini bermanfaat kepada kamu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.